betapa mahalnya harga keamanan, betapa mahalnya harga kemerdekaan, betapa mahalnya suasana tenang di dalam sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Faris Haikal Zakaria. Sekarang ini kita bersiaran di Kem Sungai Udang untuk sesi wawancara bersama Panglima 21 Grup Gerak Khas Major General Nubli Hashim sempena sambutan Bulan Kemerdekaan tahun ini. Baik, sebelum kita bermula, saya rasa belum terlambat untuk saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 untuk pasukan 21 GGK. Baik, terima kasih. Okay, Panglima, mungkin sebelum kita bermula, mungkin boleh memperkenalkan sedikit latar belakang tentang Panglima dan juga mungkin peranan yang dimainkan oleh pasukan 21 GGK dalam menjaga kedaulatan negara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Major General Nubli bin Haji Hashim, Panglima 21 Grup Gerak Khas. Bersama-sama dengan saya adalah rakan sejawat, iaitu di sebelah kanan saya Colonel Zulkinain bin Yunus, adalah Komandan Pusat Latihan Peperangan Khusus. Di sebelah kiri saya adalah Colonel Fadil bin Husin, Pegawai Pemerintah 21 Komando. Dan di sebelah kiri Jawa saya adalah Colonel Syam Syawal, Pegawai Pemerintah 11 Regimen Gerak Khas. Saya telah ditauliahkan pada tahun 81 di Maktab Tentera Diraja, dan seterusnya setelah menjalani latihan selama 2 tahun, saya telah diserapkan ke Regimen Askar Melayu Diraja dan seterusnya dengan secara sukarelanya telah memasuki Regimen Gerak Khas lah. Alhamdulillah, berkat doa ibu bapa saya telah lulus dan seterusnya telah berkhidmat di dalam Gerak Khas daripada tahun 84 sehinggalah sekarang. Secara amnya, peranan Gerak Khas adalah untuk di dalam menjaga kedaulatan kita sebagai pasukan strategik negara. Peranan yang kita mainkan adalah sangat besar, yang mana kalau kita lihat secara global, pasukan khusus mempunyai peranan yang sangat besar di dalam menjadi mata telinga kepada negara lah. Selain daripada mendapatkan maklumat perisikan, kita juga berperanan sebagai penggempur. Kalau saya kira tadi pengalaman kita tolak campur ada lebih kurang dalam 30 tahun berkhidmat untuk Angkatan Tentera Malaysia. Panglima? Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey, dalam tempoh tu saya pasti tentu ada pengalaman pahit dan manis untuk dikongsikan. Pengalaman yang saya rasa saya tidak dapat lupakan adalah semasa saya telah dipilih untuk menjadi pemerhati berkhidmat di bawah Panji Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya telah diberi kepercayaan untuk menjadi pemerhati tentera di Angola selama 1 tahun. Jadi Angola ni dia negara sedang bergolak di antara dalaman, di antara satu parti dengan parti yang lain, ataupun puak berhaluan kiri dengan puak berhaluan kanan. Di sana saya dapat merasakan bagaimana suasana pertempuran lah. Walaupun pertempuran kecil, tetapi siang dan malamnya bukan selalulah, kadang-kadang kita didendangkan dengan letupan peluru dan sebagainya lah. Baru-baru ini pelbagai kita pun berhadapan dengan COVID-19, krisis COVID-19, tapi itu di masa kini. Tapi jika kita putar balik di masa belakang, kita pun berhadapan dengan pelbagai ancaman seperti pencerobohan, hadatu. Mungkin ada peranan yang dimainkan oleh 21 GGK pada tempoh itu. Saya boleh simpulkan Gerak Khas memainkan 2 peranan. Sama juga dengan pasukan tempur yang lain di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kita ada peranan semasa perang dan kita ada peranan di masa aman. Jadi di masa aman ni cabarannya sangat tinggilah. Pertamanya kita perlu menyediakan sumber manusia yang
berdaya saing tinggi lah. Sebagai pasukan khusus, kita perlu ada anggota-anggota yang berkemahiran tinggi di dalam medan pertempuran. Di samping itu juga kita perlu mengadakan peralatan ataupun kelengkapan yang seiring dengan teknologi semasa. Lahad Datu pun satu cabaran yang besar saya lihat, walaupun saya tidak terlibat secara langsung dengan Lahad Datu. Kita melihat bagaimana pasukan khusus 21 JJK diatur gerakkan ke sana. Kita pun telah dapat mempelajari banyak kelemahan, ada kelemahan-kelemahan yang kita pelajari. Okay, saya suka bila menyentuh tentang krisis tadi, krisis dari mana di sinilah pemantapan daripada segi kelengkapan perang itu sendiri. Dan tapi di waktu sekarang, apakah pemodenan yang telah dilakukan oleh pasukan 21 JJK dalam kita memantapkan lagi operasi Bilik Hijau? Saya ambil kira 3 ke 4 tahun yang lepas, kita telah membuat perancangan untuk memperolehi atau memperlengkapkan gerak khas dengan peralatan-peralatan yang lebih baik dan seiring dengan peredaran zaman, teknologi semasa. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada pucuk pimpinan Tentera Darat yang mana segala keperluan-keperluan yang kita mohon telah pun dipenuhi, dan kita sekarang berada di dalam fasa penerimaan peralatan tersebut. Apa yang diberi penekanan adalah peralatan untuk meningkatkan keupayaan mobiliti perairan, kelengkapan untuk meningkatkan mobiliti kuasa tembakan, dan juga kelengkapan untuk memperbaiki atau menambah baik kita punya mobiliti udara lah. Mobiliti udara ni bukan kita nak beli kapal terbang, tidak. Kita melengkapkan keperluan payung terjun pasukan-pasukan. So saya lihat itu adalah satu perkembangan yang baik, dan kita masih lagi dalam proses penerimaan peralatan-peralatan tersebut lah. Dan insyaAllah dalam waktu terdekat ini ataupun sehingga akhir tahun ini, segala keperluan yang kita mohon itu kita akan perolehi lah. Kita berbalik kepada sempena dengan Hari Kemerdekaan sebagai orang lama kan, Parlimen sebagai orang lama, bagaimana melihat penghayatan kemerdekaan ni dalam generasi muda zaman sekarang? Kalau saya cakap ni orang muda marah lah saya kan. Tetapi saya melihat di dalam kita nak memupuk semangat patriotism, cintakan negara, menghayati ataupun kita memperaku kemerdekaan itu, ianya perlulah daripada zaman ataupun alam kanak-kanak lagi lah. Pepatah orang tua ada kata nak lentur buluh daripada rebung. So peranan daripada sinilah. Maksud saya, kita perlu menerapkan nilai-nilai kemerdekaan, betapa mahalnya harga keamanan, betapa mahalnya harga kemerdekaan, betapa mahalnya suasana tenang di dalam sesebuah negara ni daripada peringkat kanak-kanak lagi lah. Kalau kecil sangat tu tak susahlah dia orang nak terima. Mungkin saya melihat daripada sekolah rendah ke perlu dipertingkatkan lagi lah. Sebab kita lihat sekarang ini, kita salah satu daripada cabaran kita adalah bagaimana nak memupukkan atau kita nak menggembling bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kita untuk menjadi satu bangsa. Yang itu saya rasa perlu diterapkan daripada alam persekolahan rendah lah. Tapi kalau kita lihat pada prospek kemerdekaan itu sendiri kan, pada fahaman mereka, generasi muda ataupun mereka yang di bangku sekolah, mungkin mereka hanya berfikiran ia adalah satu bentuk kebebasan. Tapi bagi Panglima sendiri, apa erti kemerdekaan? Kemerdekaan dari segi kita berfikir, kemerdekaan dari segi kebebasan kita memilih, kemerdekaan dari segi kita persekolahan, maksud saya menimba ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya luar yang kita perlu lihatlah. Tapi pada saya yang penting
kemerdekaan adalah bagaimana kita nak menjaga kedaulatan negara kita supaya kita tidak diceroboh ataupun peristiwa lama zaman Jepun British kembali semula lah. Kalau tadi kita menyentuh tentang kemerdekaan dan pastinya menjaga kedaulatan negara ini bukan saja tugas pasukan keselamatan atau ATM sendiri kan, dia perlu dimainkan oleh masyarakat juga. Mungkin ada pesanan daripada Panglima kepada masyarakat di luar sana. Peranan ni sebenarnya besar masing-masing punya peranan. Mungkin di pihak anak-anak sekolah mungkin perlu menjaga pergaulan sosial, pergaulan di antara bangsa-bangsa yang ada supaya ia menjadi murni lah, tidak ada berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Penduduk ataupun orang-orang kampung yang duduk di pendalaman mungkin boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak keselamatan untuk memberi sebarang maklumat yang dipikirkan akan ataupun maklumat-maklumat yang luar biasa lah. Kadang kita ada setengah-setengah tempat kita seolah-olah bersekongkol dengan pendatang asing. Jadi pendatang asing ni pun salah satu cabaran. Lebih ramai dia di dalam tempat kita, potensi untuk berlaku suatu krisis tu besar. Kita tak tahu dia datang daripada mana. Masyarakat pun perlu menjadi mata dan telinga pada pasukan keselamatan lah. Jadi kita berbalik pada pasukan 21 JJK yang saya tahu baru-baru ini menyambut ulang tahun yang ke-57. Jadi mungkin apa harapan dan kemajuan yang ingin dibawa? Harapan saya lah, saya sangat berharap setiap anggota di dalam yang setiap ahli lah, saya panggil mereka yang telah lulus kursus asas komando ni adalah sebagai ahli di dalam Regimen Gerak Khas. Kita perlu perkasakan diri masing-masing dan juga perkasakan organisasi lah. Organisasi ni ada dua lah, organisasi tentera darat dan organisasi tentera darat. Dan saya rasa kalau kita dapat perkasakan diri kita sendiri, insya-Allah kita akan dapat memperkasakan organisasi tentera darat dan juga ATM. Baik, mungkin itu saja perkongsian daripada Major General Nobli Hashim. Kita berharapkan dengan perkongsian itu dapat memberi iktibar kepada masyarakat di luar sana dan mungkin membuka mata mereka tentang erti kemerdekaan yang sebenar yang perlu diterapkan atau perlu dimainkan oleh seluruh atau segenap lapisan masyarakat. Baik, saya Faris Haikal Zakaria. Itu saja daripada saya bersiaran di Kem Sungai Udang untuk Melaka hari ini.